Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anda yang menonton rancangan Sembang-Sembang ASNB bersama saya, Aimi Aziz. Hari ini kita akan membincangkan topik apakah perbezaan antara pelaburan menerusi koperasi berbanding ASB. Nampak macam sama kan? Tapi tak serupa tau. Mari kita berguru dengan sifu saya hari ini iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman bin Abdul Latif dari Putra Business School. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Aimi. Terima kasih datang bersama kami untuk kita kupaslah tajuk hari ini. Prof, koperasi ni untuk saya konsep yang sangat rumit. Sukar ataupun susah nak faham. Saya lah, itu kami je lah, kami je. Orang lain faham kot. Tapi apa kata Prof? Apakah itu koperasi? Silakan Prof. Ya, terima kasih Aimi. Memang kalau kita lihatlah awal tahun apabila ASB mengumumkan pulangan dividen atau pelaburan dan kemudian tabur haji pun umum, KWSP pun umum. Dan lepas tu mulalah orang mula membicarakan tengok tu dividen yang diisytiharkan oleh Bank Rakyat tinggi. Dan mereka kata tapi itu koperasi. Dan apa sebenarnya yang koperasi yang kita masukkan? Tapi kadang-kadang dia tak nampak Prof. Dia tahu beza 4 ni mesti Bank Rakyat je yang tinggi. Kenapa yang lain ni tak boleh tinggi? Betul. Macam mana tu Prof? Dan setiap organisasi yang menguruskan pelaburan ni berbeza. Dan kalau Bank Rakyat ni sebenarnya adalah koperasi. Dan koperasi dia tertakluk di bawah atau koperasi. Ia adalah pertubuhan yang dipantau oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan cara mereka berniaga sebenarnya datang daripada sumbangan modal ahli-ahli koperasi tersebut. Bermakna Bank Rakyat ni dia ada ahli. Dan ahli dia sekitar 854,000 lah. Tak sampai sejuta pun. Tak sampai sejuta pun. Dan daripada sumbangan modal ahli ni, Bank Rakyat akan menjalankan perniagaannya. Biasanya perniagaan utama dia pembiayaan kredit lah, dan juga pajak gadah, arhanu dan sebagainya. Dan daripada perniagaan sumber utama ini akan mereka memperolehi keuntungan. Dan apabila mereka memperoleh keuntungan, di situlah mereka umumkan dividen. Dan kalau kita lihat memang sudah tentu mereka kata tengok tu tinggi dividennya. Tapi kita kena tengok juga jumlah ahlinya tak sampai juta berbanding kalau kita lihat ASB 10 juta pelabur. Jadi tapi kalau dapat memberikan pulangan yang bagus itu memang kita nampaklah bahawa dari segi koperasi dia punya fungsi dia macam syarikat berniaga yang kita tengok kat luar tu. Ada boleh untung, ada yang boleh rugi. Dan koperasi ni pula kalau kita sebut bukannya Bank Rakyat semata-mata. Ada dekat 16,000 koperasi yang berdaftar. Banyaknya koperasi. Prof, semua beruntung ke ni? Tak buat semua yang untung. Macam 10,000 yang aktif, daripada 10,000 aktif bukan semua yang untung. Dan Bank Rakyat je lah yang peneraju ni. Sebab dia bukan semua koperasi dapat lesen untuk memberi pinjaman kredit kepada orang awam. Rasanya 2 saja di Malaysia. Dan Bank Rakyat yang paling paling nampak ke hadapan. Tetapi koperasi lain tidak semestinya memberikan pulangan yang setinggi macam tu. Dan itu yang kita kena faham, koperasi ini macam sebuah syarikat yang berniaga dan memang terdedah kepada untung rugi dalam perniagaan biasa. Tetapi kalau kita lihat setengah-setengah pelaburan ini dijamin macam tabung haji dan juga ASB. Macam Prof sudah kata tadi, dia terhad bilangan ahli pun tak sampai sejuta, betul? Saya ni kan kami ni anak Bank Rakyat sebenarnya Prof. Arwah mak dulu 34 tahun dekat Bank Rakyat. Jadi Bank Rakyat tu macam sentiasa di hati lah. Tapi saya tahu memang anggota dia tak ramai dan bila kita ada share tu macam terhad Prof. Dia tak macam ASB, dia akan bagi dividen letak dekat pokok tu. Untuk Bank Rakyat dia tak, dia separate, dia berlainan. Jadi betul ke Prof? Saya faham ni. Saya macam tak jelas. Cuba Prof jelaskan untuk saya. Betul. Apabila setiap tahun saya tengok dividen Bank Rakyat 14%, 15% kan. 2 digit. Kita Prof pun nak. Tapi bila kita nak mohon tak dapat. Sebab dia tidak akan memberi peluanglah kepada subuh untuk membeli saham koperasi ataupun Bank Rakyat itu setiap tahun.
Dia ada kena tunggu giliran. Dan belum tentu kalau kita kata macam mana kita nak tahu pun tak. Dia tak bagi tahu pun. Dan kalau kita nak kata ada 10,000, belum tentu dapat beli 10,000, mungkin dapat 500. Dan isteri saya ada satu unit 500, tetapi apabila Bank Rakyat mengumumkan dividen, duit itu terus masuk ke dalam akaun bank dia, simpanan dia, tetapi 500 tu kekal, dia tak bertambah, dia tak beranak lah. Jadi dia tak beranak. Jadi kalau katakan 10% dividen setiap tahun, dan dia dapat RM50, itu RM50 macam itulah, RM50 setiap tahun. Jadi masuk di akaun simpanan, lepas tu kita keluar belanja pula. Banding kalau ASB, kalau kita katakanlah letak 500, lepas tu kita tak kacau dah, dividen tak kacau, tapi kita tak tambah pun. Tapi kalau 5 tahun dengan katakanlah purata dividen 5%, boleh dapat sampai RM641 dah selepas 5 tahun. Dia dah beranak dah. Tu beza. Jangan keluar lah. Tu kalau kita tak keluar. Jangan keluarkan lah. Jadi dah jelas memang tak sama kan, Prof? Jadi apakah perkara yang perlu seorang pelabur tu dia kaji dululah sebelum buat keputusan, nak letaklah dekat Bank Rakyat je lah, keluarlah yang kat sini, nak letak semua dekat satu tempat. Macam mana, Prof? Apa yang perlu kita fikirkan dulu, analisa dulu? Macam mana kami ni? Betul. Sebelum kita membuat keputusan untuk melabur, terutamanya kalau kita kata kita nak melabur dalam koperasi, dan saya sebut sebenarnya ada beribu-ribu koperasi di Malaysia ini, tetapi kita kena faham bahawa bukan semua koperasi beroperasi seperti Bank Rakyat. Ada koperasi yang beroperasi seperti perniagaan biasa, dan ada juga koperasi yang nakal sikit lah. Dia tawarkan skim cepat kaya lah kepada ada juga ke, Prof? Bahaya tu, Prof. Macam mana nak tahu tu? Jadi kita kena rujuk kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dari masa ke semasa mereka sentiasa memberi panduan ataupun pengumuman tentang skim-skim ini. Senang macam inilah. Aimi, kalau nampak macam pulangan tu terlalu tinggi, macam nak percaya ke tak percaya, jangan percaya. Sebab mana-mana kalau kita melabur terutama dalam koperasi ini, akan ada risikonya. Tetapi seperti semua pelaburan lah kan, Bro? Kecuali ada setengah pelaburan ni yang saya tengok risiko dia rendah. Kalau koperasi ini risiko dia sederhana, tapi ada pelaburan yang saya tengok risikonya rendah dan dijamin, dan pada masa sama beri pulangan yang orang kata memuaskan. Pelaburan apa tu? Pelaburan apa kita utamakan? Pelaburan ASB lah. Pelaburan ASB, Prof. Okey. Jadi, Prof, memang konsep hari ini sangat sukarlah pada saya, tapi Prof dah jelaskan. Nampak je sama tetapi berbeza sebenarnya. Boleh Prof rumuskan antara pelaburan menerusi koperasi ni berbanding dengan ASB untuk kawan-kawan kita di luar sana ingat dan lepas ni boleh menguruskan kewangan lebih baik? Ya, jika kita ada peluang untuk melabur dalam pelbagai jenis pelaburan, termasuklah koperasi, yang penting kita kena tahu bentuk perniagaan dijalankan oleh koperasi itu, adakah ini berisiko rendah, sederhana dan sebagainya, dan jika mereka mempunyai asas ataupun peluang perniagaan yang kukuh, mereka akan mampu memberikan dividen yang tinggi. Tetapi risiko itu tetap ada. Dan jika kita mahu memastikan kita mempunyai pulangan pelaburan yang cukup untuk hari tua kita kenalah mempelbagaikan, iaitu kalau ada peluang dalam melaburan koperasi, laburlah dalam koperasi yang memang betul-betul menjalankan perniagaan ini dengan betul. Tetapi kalau kita mahukan juga pulangan yang orang kata terjamin, risiko dia rendah, kita boleh melabur dalam pelaburan ASB. Baik, itu kata orang bijak pandai tahu, bukan kata kami tahu. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih Prof kerana sudi bersama kita hari ini untuk topik kali ini. Terima kasih kepada anda semua, masih terus bersama Sembang-Sembang ASMB. Episod seterusnya macam-macam lagi topik menarik untuk kita fahami macam mana nak melabur dan macam mana nak mengurus kewangan lebih baik. Jadi ini bukan sembang sebarang sembang, ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang. InsyaAllah, janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.